Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu kita pada hari ini dalam satu sesi diskusi ilmiah yang bertajuk Hala Tuju Selepas SPM. Okey, seperti yang kita sedia maklum, program ni merupakan program anjuran Majlis Guru Kaunseling Negeri Kelantan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan dan Yayasan Pelajaran MARA. Okey, dalam sesi ini kita akan membincangkan tentang apa dan bagaimana yang perlu dilakukan oleh para pelajar, khususnya anak-anak pelajar SPM yang mana akan membuat pilihan dan keputusan sama ada ingin melanjutkan pelajaran ke mana-mana pusat pengajian tinggi ataupun masih ada lagi yang berada dalam dilema dan tidak tahu ke mana hala tuju selepas ini. Jadi sebelum tu saya akan perkenalkan dua orang ahli panel kita pada hari ini yang dijemput khas daripada Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Negeri Kelantan untuk membincangkan tentang tajuk kita pada hari ini. Okey, ahli panel kita yang pertama ialah yang dihormati Dr. Nur Hasliza binti Faris yang merupakan yang di-Pertua Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Daerah Pasir Putih dan beliau juga ialah guru bimbingan kaunseling sepenuh masa yang berkhidmat di Sekolah Menengah Sains Pasir Putih. Okey, seterusnya ahli panel kita yang kedua pula ialah yang dihormati Puan Siti Rohani binti Hussein, iaitu yang di-Pertua Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Daerah Machang yang juga merupakan guru bimbingan kaunseling sepenuh masa di Sekolah Menengah Kebangsaan Hamzah Machang. Okey, selamat datang saya ucapkan kepada tetamu-tetamu istimewa kita pada hari ini. Okey, tapi sebelum tu kita sangat bertuah kerana bersama-sama kita juga dalam sesi kali ini ialah yang berusaha Encik Faizul bin Othman selaku penolong pengarah HEM Kaunseling Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan yang akan memberikan sedikit ucapan alu-aluan sebelum kita meneruskan sesi perbincangan kita pada hari ini. Jadi dengan itu saya menjemput Encik Faizul terlebih dahulu untuk menyampaikan ucapan alu-aluan beliau. Okey, silakan Encik Faizul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita diberikan kesihatan dan kelapangan untuk bertemu mata walaupun dalam alam maya ini. Saya berasa amat berbesar hati kerana dapat bersama-sama pada hari ini bagi berkongsi idea tentang hala tuju murid selepas SPM. Untuk makluman semua, program ini merupakan program yang dianjurkan oleh Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan MGKK Negeri Kelantan dengan kerjasama Yayasan Pelajaran MARA. Saya wakil daripada unit HEM Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan mengambil kesempatan di sini untuk merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada pihak YPM kerana telah melontarkan idea untuk menganjurkan program sembang ilmiah ini sebagai satu wahana pembugaran emosi. Walaupun kita masih lagi berada dalam arus pandemik COVID-19, namun kemajuan dalam teknologi maklumat dan komunikasi telah membuka ruang untuk kita berkongsi idea menerusi platform sosial media ini. Sidang hadirin sekalian, untuk makluman, program Hala Tuju selepas SPM ini merupakan program kedua pembugaran emosi anjuran MGKK Negeri Kelantan yang amat memberi impak kepada murid-murid selepas SPM. Kita tidak mahu golongan ini terkapai-kapai tanpa arah tujuan selepas menduduki SPM.
Kita harus menunjukkan jalan yang jelas kepada mereka agar mereka mendapat informasi ke mana destinasi dan hala tuju pemilihan kerjaya mereka selepas SPM kelak. Oleh yang demikian, program ini telah menggariskan beberapa objektif seperti yang pertama, memberi suntikan semangat kepada murid lepasan SPM tahun 2020. Yang kedua, pendedahan kepada murid tentang laluan ke IPT. Dan yang ketiga, pendedahan kepada murid tentang kelebihan belajar ke peringkat tertinggi. Sidang hadirin sekalian, untuk makluman semua, program ini akan menampilkan beberapa alumni daripada Sekolah Menengah Sains Pasir Putih dan Sekolah Menengah Kebangsaan Hamzah yang akan berkongsi pengalaman dan idea serta hala tuju mereka selepas SPM. Kita mengharapkan dengan perkongsian ini mampu membuka mata dan minda murid lepasan SPM bahawasanya di luar sana terdapat ribuan peluang dan ruang bagi mereka meneruskan pelajaran. Dengan ini, langkah mereka tidak akan terhenti sekadar di peringkat SPM sahaja. Terdapat pelbagai institusi pengajian yang menawarkan peluang untuk lepasan SPM melebarkan sayap impian mereka. Sekadar menyebut beberapa contoh di sini, antaranya ialah universiti, program matrikulasi, pengajian luar negara, politeknik atau program teknikal dan latihan serta STPM tingkatan 6. Oleh yang demikian, kita sebagai guru serta pihak terdekat dengan murid harus menyebarluaskan peluang-peluang yang ada agar murid lepasan SPM memperolehi hak mereka untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Sidang hadirin sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan saya ingin merakamkan ucapan perhargaan dan terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, iaitu Puan Ana Ilani binti Mak Hussein, YDP Kuala Krai. Seterusnya, panel jemputan yang pertama, Dr. Nur Hasliza binti Faris, YDP Pasir Putih, dan panel yang kedua, Puan Siti Rohani binti Husin, YDP Macang. Tidak dilupakan juga setinggi-tinggi ucapan ribuan terima kasih kepada Encik Kamaruzaman bin Hassan, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, semua sahabat-sahabat penolong pengarah HEM, Kaunseling dan Kerjaya Murid, Puan Safia, Puan Roslina dan Encik Zahari, kepimpinan YDP MGKK Negeri Kelantan yang diketuai oleh Encik Zaidi, dan semua YDP MGKK seluruh daerah negeri Kelantan atas sumbangan menjayakan program pada hari ini. Tahniah dan terima kasih kepada alumni dari Sekolah Menengah Sains Pasir Putih dan Macang yang telah bekerjasama memberikan motivasi kepada murid-murid SPM tahun 2020 berdasarkan pengalaman yang dilalui oleh mereka. Sesungguhnya masa yang anda luangkan untuk menghasilkan rakaman video untuk anak-anak lepasan SPM amat dihargai oleh pihak kami. Hanya Allah SWT jua yang mampu membalas jasa kalian. Saya mengambil kesempatan mendoakan agar anda semua diberi kejayaan dalam bidang dan kerjaya masing-masing, insya-Allah. Akhir kata, selamat maju jaya untuk semua calon-calon SPM tahun 2020. Teruskan kecemerlangan anda untuk masa depan yang cemerlang. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Encik Faizul kerana sudi meluangkan sedikit waktu untuk memberikan ucapan alu-aluan sebentar tadi. Baiklah, bagaimana sesi diskusi pada hari ini? Marilah kita sama-sama mendengarkan perkongsian daripada ahli panel kita yang pertama, Dr. Nur Hasliza, untuk membicarakan tajuk beliau iaitu sambung belajar atau bekerja selepas SPM, yang mana satu lebih baik. Jadi silakan Doktor. Tepat.
Okey, baik. Jika anak-anak memilih belajar, yang pertama, bagi sesetengah pelajar, mendapat kelulusan yang tinggi adalah perkara yang penting dan serius dalam mendapatkan kerjaya yang boleh menjamin masa hadapan. Semakin tinggi kelulusan yang diperolehi, semakin mudah untuk mereka mendapatkan peluang-peluang pekerjaan yang bagus dengan tangga gaji yang sangat lumayan. Tetapi mereka perlu diingatkan bahawa bukan semua graduan mampu untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang baik kerana keputusan peperiksaan yang kurang memuaskan atau sekadar lepas pagar tidak akan dipandang oleh majikan. Yang kedua, golongan yang mementingkan pelajaran ini merasakan kelayakan mereka untuk mendapatkan pangkat dalam jawatan sesebuah syarikat, organisasi adalah lebih terjamin dengan mempunyai kelulusan yang tinggi seperti di peringkat ijazah, master maupun PhD. Semakin tinggi kelayakan dimiliki, semakin mudah untuk mereka mengejar cita-cita yang diinginkan. Di sini ilmu yang diperolehi adalah berkadaran dengan usaha yang telah dilakukan. Yang ketiga, seperti mana yang anak-anak sedia maklum, kebiasaannya apabila seseorang individu itu mempunyai kelulusan yang sangat cemerlang, hasil pendapatan ataupun gaji yang diterima juga adalah seiring dengan usaha yang telah dilakukan. Selalunya golongan yang mempunyai segulung ijazah ini, majikan telah meletakkan standard gaji tertentu dan jumlah gaji akan semakin meningkat seiring dengan pengalaman yang diperolehi. Namun anak-anak perlu ingat bahawa kelulusan yang tinggi mestilah seiring dengan kemahiran soft skill dan attitude yang perlu ada dalam diri anak-anak untuk mendapat kejayaan yang lebih bagus. Jika anak-anak memilih belajar, ini adalah track ataupun aliran pendidikan selepas SPM. Okay, anak-anak perlu memohon dan mengisi UPU mengikut kelulusan SPM. Okay, jika anak-anak tidak mendapat mana-mana tawaran, anak-anak perlu mengambil STPM. Jika anak-anak mendapat tawaran sama ada peringkat sijil atau matrikulasi atau diploma ataupun asasi, selepas pengajian tersebut, anak-anak perlu melanjutkan pelajaran dalam peringkat seterusnya iaitu peringkat ijazah ataupun sarjana muda. Untuk peringkat seterusnya iaitu sarjana atau master dan peringkat yang terakhir ialah peringkat PhD. Walau bagaimanapun, semua pilihan terletak di tangan anak-anak. Kemana arah tujuan selepas ini? Bak kata pepatah Melayu, sediakan payung sebelum hujan kerana dunia masa kini memerlukan ilmu pengetahuan yang tinggi bagi memudahkan memenuhi pasaran kerja. Jika kita mempunyai ilmu pengetahuan, pastinya kita memperoleh masa hadapan yang lebih cerah seperti matahari. Okey, baik. Sekiranya anak-anak memilih bekerja, yang pertama, ramai di antara mereka beranggapan bahawa apabila mereka menamatkan belajar, tidak kira walaupun hanya di peringkat SPM atau diploma, terus bekerja merupakan langkah yang terbaik. Mereka yakin bahawa dengan bekerja mereka mampu menimba pelbagai ilmu yang berguna, bukan sahaja terhad hanya di dalam kelas sahaja. Dengan bekerja juga, mereka percaya bahawa mereka mampu memperoleh banyak pengalaman yang akan membantu diri sendiri dalam mendapatkan kerjaya yang lebih menjamin masa hadapan. Golongan ini juga amat yakin bahawa pada hari ini majikan lebih melihat kepada pengalaman bekerja berbanding kelulusan semata-mata. Kedua, antara salah satu sebab mengapa segelintir daripada mereka gemar untuk terus bekerja daripada menyambung pengajian adalah ingin merasa gaji lebih awal berbanding dengan rakan yang lain. Boleh mengumpul aset lebih awal untuk persiapan hari tua, contohnya membeli rumah, kereta dan sebagainya. Tambahan pula pada hari ini gaji seorang yang hanya memegang kelayakan sijil atau diploma boleh mencecah atau melebihi 2,500 berbekalkan pengalaman yang ada. Yang ketiga, ini juga adalah faktor utama mengapa pelajar lebih berminat untuk terus bekerja berbanding untuk menyambung belajar.
Mereka dapat mengasah bakat terpendam tanpa perlu ke kelas atau mengambil peperiksaan di universiti. Mereka dapat terus menjalani latihan praktikal dan mengasah bakat dalam bidang yang diminati. Dan yang terakhir, tetapkan matlamat kerja. Nak bekerja kena ada matlamat yang jelas, bukan hanya main-main dan suka-suka, sebab ini akan menentukan masa depan kita. Sokongan dan doa ibu bapa juga adalah amat penting untuk memastikan kerjaya idaman anak-anak dapat direalisasikan. Jadi kesimpulannya, mana satu yang menjadi pilihan anak-anak? Bekerja atau belajar? Fikir-fikirkanlah sebaiknya, kerana jalan yang anak-anak pilih itu, baik atau buruknya anak-anak bakal melaluinya. Baik, seterusnya, anak-anak sepatutnya telah menetapkan matlamat tentang hala tuju dalam kehidupan demi menjamin masa depan. Contohnya dari segi kerjaya, doktor, askar, guru, lawyer dan banyak lagi. Anak-anak boleh memilih kerjaya yang sesuai berdasarkan keputusan peperiksaan SPM dan boleh juga berbincang dengan ibu bapa dan guru bimbingan dan kaunseling sekolah anak-anak untuk mengenal pasti kerjaya apakah yang sesuai dengan karakter anak-anak. Anak-anak jangan sesekali seperti layang-layang terputus tali dan jangan menyesal dengan keputusan yang diambil kemudian hari. Oleh itu, era penjajakan pada masa ini semakin hari semakin berkembang pesat ekoran sikat manusia yang sentiasa berusaha untuk mencapai dan memotivasi kejayaan dalam kehidupan. Manusia juga sanggup melakukan apa-apa sahaja tanpa berputus asa untuk memperoleh kejayaan. Bak kata pepatah Melayu, genggam bara api biar sampai menjadi arang. Oleh itu, persediaan awal adalah amat penting untuk membuat pilihan yang tepat demi masa depan kita kerana yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Untuk berjaya dalam semua perkara yang kita ceberui, kita perlulah sentiasa berusaha dan terus istiqamah dengan apa yang kita telah lakukan untuk mendapat keredaan darinya. Saya percaya hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Semoga impian anak-anak semua akan menjadi realiti dengan keizinan Allah yang Maha Esa. Akhir kalam dari saya, apa yang anak-anak fikir, apa yang anak-anak rasa dan apa yang anak-anak sebut, semuanya adalah satu doa. Sekian sahaja perkongsian saya daripada pagi ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih doktor di atas perkongsian itu tadi. Satu tajuk yang sangat menarik saya rasa untuk anak-anak pelajar di luar sana, terutama sekali yang masih dilema sama ada ingin sambung belajar dulu ataupun terus bekerja selepas SPM nanti. Jadi anak-anak nak gaji yang biasa-biasa ke atau gaji yang luar biasa? Segalanya terletak di tangan anda. Diharapkan apa yang doktor sampaikan sebentar tadi, anak-anak pelajar sekalian dapat jadikannya sebagai panduan dalam membuat pilihan untuk masa depan anda nanti. Baiklah, seterusnya kita ke panel yang kedua pula, iaitu Puan Siti Rohani binti Hussein yang akan membicarakan tentang tajuk beliau iaitu laluan selepas SPM. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ya, harap dapat dengar ya suara saya. Ya, terima kasih ucapkan kepada Puan Ana Iliani binti Mak Hussein selaku moderator kita pada hari ini. Alhamdulillah dengan izinnya diberi ruang dan peluang untuk berkongsi dengan anak-anak pelajar pada hari ini mengenai laluan selepas SPM. Anak-anak pelajar, pemilihan kerjaya selepas SPM sangat penting untuk masa depan anak-anak pelajar agar tidak tersalah langkah. Sememangnya menjadi dilema lah kepada anak-anak pelajar kita untuk memilih ke mana selepas SPM. Ramai di kalangan anak-anak pelajar yang tidak tahu ataupun keliru apakah pilihan yang boleh diambil dan kepentingan laluan tersebut dalam menentukan masa depan. Sebenarnya untuk pengetahuan anak-anak pelajar, ramai antara pelajar lepasan SPM yang sebelum ini telah berjaya melanjutkan dalam bidang yang mereka minati. Selain kelayakan serta keputusan yang cemerlang yang mereka perolehi,
Mereka juga dapatkan maklumat tentang permohonan kemasukan selepas SPM dan tentang kerjaya sebelum membuat permohonan. Untuk anak-anak, selepasan SPM ni, laluan yang anak-anak pelajar boleh pilih ialah antaranya yang pertama STPM ataupun tingkatan 6, Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia. Sekiranya anak-anak pelajar layak iaitu memenuhi syarat akan terus ditawarkan ke tingkatan 6. Tingkatan 6 ini mempunyai 3 semester, lebih kurang dalam 1 tahun setengah tempoh pengajian. STPM juga ada aliran sains, aliran kemanusiaan. Anak-anak pelajar, jangan menganggap tingkatan 6 ini adalah pilihan yang terakhir kerana tingkatan 6 ini merupakan salah satu pilihan yang terbaik untuk ke program ijazah. Seterusnya. Pilihan yang seterusnya bagi anak-anak pelajar yang dari aliran agama pula, anak-anak boleh mohon ke STAM ataupun Sijil Tinggi Agama Malaysia. Tempoh pengajian bagi STAM ialah 1 tahun sahaja. Seterusnya, matrikulasi. Bagi program matrikulasi ni, anak-anak pelajar yang minat, yang ingin ke matrikulasi, program matrikulasi ni menawarkan jurusan sains, jurusan kejuruteraan dan jurusan perakaunan. Untuk makluman anak-anak pelajar, kemasukan ke matrikulasi bagi lepasan SPM 2020 ni, tempoh pengajian di matrikulasi selama 1 tahun. Hanya 1 tahun. Sebelum ini ada program di matrikulasi yang tempoh pengajiannya selama 2 tahun. Tetapi bermula tahun ini tempoh pengajiannya hanya 1 tahun sahaja. Seterusnya bagi asasi. Bagi anak-anak pelajar yang mendapat keputusan yang cemerlang dan ingin memilih program asasi, program asasi ini dikendalikan oleh universiti di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Tempoh pengajiannya hanyalah selama 1 tahun. Asasi ini terdapat asasi terbuka dan asasi tertutup. Anak-anak pelajar perlu tahu ni. Bagi asasi terbuka, anak-anak pelajar dapat melanjutkan pengajian ijazah di universiti lain selain universiti asasi yang anak-anak pelajar belajar. Contohnya Universiti Malaya. Bagi asasi tertutup pula, pelajar hanya dapat menyambung pengajian ijazah di universiti yang sama dengan program asasi. Contohnya Universiti Malaysia Sabah, UNIMAS, UPNM dan USIM. Bergantung pada anak pelajar, nak pilih ke asasi yang mana. Seterusnya, program persediaan luar negara. Bagi anak-anak pelajar yang ingin belajar ke luar negara, contohnya Korea, Jepun, US. Bagi program persediaan luar negara ini, program ini ditawarkan kepada anak-anak pelajar yang mendapat keputusan yang sangat cemerlang. Yang sangat cemerlang. Kebiasaannya lah anak-anak pelajar yang dapat tawaran ini juga ditawarkan beasiswa. Antaranya ialah dari JPA, MARA, Yayasan Khazanah dan banyak lagi. Anak-anak pelajar boleh rujuk guru kaunseling lah di sekolah anak-anak pelajar untuk tahu tawaran-tawaran beasiswa ni. Seterusnya PISMP. Ni bagi anak-anak pelajar yang berminat untuk menjadi guru. Anak-anak pelajar boleh memohon program ijazah sarjana muda perguruan PISMP di Institut Pendidikan Guru IPG. Program ini khusus melatih bakal guru dalam pelbagai bidang bagi keperluan di sekolah rendah. Tempoh pengajian di IPG selama 5 tahun. 1 tahun tu hanya untuk persediaan dan 4 tahun adalah program ijazah. Seterusnya diploma. Bagi anak-anak pelajar yang berminat dalam nak menyambung program diploma ni, tempoh pengajian diploma ni kebiasaannya 3 tahun dan ada juga yang 2 tahun setengah bergantung pada kos ataupun kursus yang anak-anak pelajar ambil. Peringkat diploma ni kita ada diploma di APTA, diploma di Politeknik,
dan diploma IPTS. Okey, diploma IPTA ni adalah di Universiti Awam lah, banyak kursus yang ditawarkan oleh IPTA, antaranya UiTM. Okey, UiTM banyak tawarkan program-program diploma. Okey, kursus diploma. Okey. Okay, seterusnya diploma di politeknik bagi anak-anak pelajar yang lebih cenderung minat kursus-kursus teknikal. Politeknik adalah pilihan yang sesuai. Okey, politeknik juga banyak yang tawarkan kursus-kursus diploma. Okey, anak-anak pelajar lepas ni cek buka portal di politeknik ni, tengok kursus yang mana. Okey, seterusnya diploma di IPTS, okey, Institut Pengajian Tinggi Swasta. Okey, anak-anak pelajar juga boleh memohon diploma di IPTS ni. Namun, anak-anak pelajar perlu berhati-hati dalam memilih pengajian di IPTS. Pilihlah kursus yang mendapat kelulusan dari MQA, okey, Malaysian Qualification Agency. Okey, kita tak naklah nanti akan ada masalah di kemudian hari. Okey, walau bagaimanapun, terdapat banyak pilihan IPTS yang berkualiti setaraf dengan lepasan IPTA. Okey, seterusnya. Okey, ILKA. Apa ILKA ni? Okey, Institut Latihan Kemahiran Awam. Okey, bagi anak-anak pelajar yang minat kursus kemahiran, ILKA adalah pilihan terbaik dan sangat sesuai. Okey, kita ada senarai ILKA ialah kita ada yang pertama ILKBS, okey, Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan. Okey, Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan ni dibahagikan kepada IKBN, Institut Kemahiran Belia Negara. Okey, di naik taraf pula ada satu lagi IKBTN, Institut Kemahiran Tinggi Negara, dan Akademik Kemahiran Belia Golf. Okey, itu di ILKBS. Okay, boleh pilih yang mana satu anak-anak ingin lanjut ke ILK lah. Okey, yang kedua, kita ada Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia, ILJTM. Okay, ILJTM ni diwujudkan untuk melahirkan tenaga mahir negara dari peringkat sijil hingga diploma lanjutan dalam pelbagai bidang kursus kemahiran. Okey, ILJTM ni ada dibahagikan kepada Pusat Latihan Teknologi Tinggi EdTech. Okey. Yang kedua, Institut Teknikal Jepun Malaysia JMTI, dan yang ketiga, Institut Latihan Perindustrian, okey, ILP. Okey. Yang ketiga, kita ada MARA, Majlis Amanah Rakyat. Senarai yang di bawah MARA ialah, okey, kita ada Kolej Kemahiran Tinggi MARA, KKTM. Okay, institut yang kedua, Institut Kemahiran MARA, dan yang ketiga, MARA Japan Industrial Institute MGII. Okay, boleh pilih, kalau nak pergi bawah MARA, boleh pilih yang mana satu pilihan hati. Okey, seterusnya, bahagian latihan kemahiran pertanian. Okey, kalau minat yang pertanian, boleh mohon BLKP. Okey, yang tu dari ILKA. Okey, yang seterusnya ialah Kolej Komuniti. Okey, Kolej Komuniti ni, pilihan kolej komuniti ni, Kolej Komuniti ni juga sesuai untuk anak-anak pelajar yang berminat dalam bidang kemahiran. Kerana Kolej Komuniti sebuah institusi yang menyediakan keperluan latihan dan kemahiran. Okay. Kolej Komuniti menawarkan pengajian peringkat sijil dan diploma. Okay. Anak-anak pelajar boleh pilih yang mana satu pilih hati, yang mana satu yang sesuai dengan anak-anak pelajar. Okay. Apa-apa pun, anak-anak pelajar perlu dapatkan maklumat yang terperinci sebelum membuat pemilihan. Berbincanglah dengan guru bimbingan dan kaunseling anak-anak pelajar di sekolah. Rujuklah mereka. Okey, semoga anak-anak pelajar dapat membuat pilihan yang tepat sesuai dengan keputusan SPM nanti, bidang yang diambil semasa SPM dan minat anak-anak pelajar. Okey, sebelum membuat permohonan, rujuk panduan, panduan, berbincang dengan ibu bapa, dengan kaunselor di sekolah anak-anak pelajar. Okey. Semoga anak-anak pelajar dapat apa yang diimpikan, insya-Allah. Okay, semoga dengan perkongsian ini dapat membantu anak-anak pelajar lepasan SPM untuk dijadikan panduan. Okay, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.
Okey, terima kasih Puan Siti Rohani di atas perkongsian itu tadi. Satu perkongsian yang sangat jelas, ringkas dan padat. Jadi kesimpulannya ini merupakan serba sedikit mengenai laluan lepasan SPM. Masih terdapat banyak lagi pilihan di luar sana. Okey, buat anak-anak pelajar lepasan SPM, pastikan anda membuat pilihan yang bijak. Rujuklah guru bimbingan kaunseling anda dan dapatkan maklumat sebaik mungkin. Pilihlah yang sesuai dengan keputusan SPM anda nanti. Bidang yang diambil semasa SPM dan juga minat anda. Okey, baiklah, dengan berakhirnya perkongsian ilmu daripada kedua-dua orang panel kita sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita di atas perkongsian yang saya rasa sangat-sangat menarik dan cukup bermanfaat kepada anak-anak pelajar SPM di luar sana. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ingat, para pelajar boleh merujuk guru bimbingan kaunseling sekolah masing-masing untuk mendapatkan keterangan yang lebih lanjut dan jangan sesekali membuat keputusan tanpa berbincang terlebih dahulu. Okey, nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, saya berharap segala apa yang telah dikongsikan sebentar tadi dapat dijadikan panduan oleh anak-anak pelajar SPM sekalian. Sebelum menutup tirai majlis ini, marilah kita sama-sama saksikan sedikit tayangan video potret kejayaan bekas-bekas pelajar yang telah berjaya selepas SPM. Saksikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan hai semua. Saya Aisyah Nabila binti Taifur, graduan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Utara Malaysia. InsyaAllah pada video kali ini saya akan kongsikan kepada anda semua mengenai kisah kejayaan saya selaku penerima anugerah pelajaran diraja. Anugerah ini merupakan anugerah tertinggi yang pernah saya kecapi setakat ini, selain daripada pernah menjadi anggota Majlis Perwakilan Kanak-Kanak Malaysia dan juga mengikuti program pertukaran pelajar ke Jepun selama 2 minggu. Anugerah ini sangat membanggakan bagi saya kerana daripada 2,000 orang pelajar pengambilan tahun 2016-2017, saya dipilih sebagai salah seorang penerima anugerah tersebut. Jadi, jom saya bawa anda ikuti kisah kejayaan saya. Kisah saya bermula di SMK Hamzah. Saya merupakan pelajar aliran sains dan juga merupakan timbalan ketua pengawas sekolah. Saya mendapat keputusan 7A 2B dalam SPM. Berbekalkan keputusan tersebut, saya melanjutkan pelajaran ke asasi pengurusan di Universiti Utara Malaysia. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa saya memilih asasi pengurusan? Jawapan saya mudah, kerana saya tahu apa yang saya inginkan, iaitu menyambung legasi arwah ayah saya, Tuan Haji Taifur Mahidin, sebagai seorang kaunselor cemerlang. Ketika belajar di asasi, awalnya agak sukar kerana saya perlu belajar subjek yang sangat asing bagi diri saya, iaitu accounting, business, filosofi dan law. Ada ketika saya menangis, mengeluh dan nak saja berhenti. Namun, saya tak putus harapan dan tetap bertahan hingga ke akhir. Alhamdulillah, saya berjaya menamatkan pekerjaan asasi dengan PNGK 3.95. Tidak berhenti di situ, saya kemudian meneruskan impian saya dengan mengikuti kursus Ijazah Sarjana Muda Pendidikan, Bimbingan dan Kaunseling. Selama 7 semester di UUM dan 1 semester di Jakarta, Indonesia, banyak pengetahuan, pengalaman dan pengajaran yang saya perolehi. Ketika di UUM, saya aktif dalam pelbagai aktiviti persatuan dan program. Antaranya, saya dilantik sebagai timbalan Setiausaha Persatuan Pengurusan Pendidikan. Dan di bawah persatuan tersebut juga, saya melibatkan diri dalam pelbagai program sebagai ahli jawatankuasa, pengarah program dan kadang-kadang sebagai setiausaha program. Selain daripada itu, saya juga aktif sebagai Sekretariat Budaya dan Pengacara Majlis. Di bawah Pusat Budaya dan Seni UUM, saya belajar untuk menguruskan sesuatu majlis dan bagaimana untuk membina keyakinan diri untuk bercakap di khalayak ramai.
Meh, saya nak tunjuk klip saya mengacara majlis. Tengoklah. Anugerah ini diberikan untuk menghargai Betul tu, saya kat belakang ni. Itu klip pengacara majlis. Sekarang cerita ke Indonesia. Pengalaman saya di Indonesia sangatlah istimewa. Di sini saya berkesempatan untuk mengalami sendiri suasana pembelajaran di Indonesia. Dan mestilah ambil peluang sama untuk mengembara di negara orang kan. So saya pergilah ke Jogja dan juga Bandung. Pastinya kesemua itu menyumbang kepada siapa saya sekarang. Walau bagaimanapun, saya juga tidak melupakan tanggungjawab utama saya sebagai seorang mahasiswa, iaitu belajar. Alhamdulillah, saya berjaya mendapatkan anugerah dekan pada setiap semester walau sesibuk mana pun saya. Dan saya juga bergraduasi dengan PNJK kelas pertama 3.95. Sekaligus saya dianugerahkan sebagai penerima anugerah pelajaran diraja, penerima pingat emas Naib Chancellor dan penerima anugerah timbalan Naib Chancellor bagi Majlis Convocation UUM kali ke-33. Itulah seringkas mengenai kisah perjalanan kejayaan saya. Pastinya ada jatuh dan bangun, ada sukar dan pahit, namun manisnya juga terselit. Dan Alhamdulillah segalanya membuahkan hasil. Usaha pengorbanan saya selama ini menunjukkan hasil yang sangat lumayan dan berbaloi. Bagi saya sendiri adalah sangat penting untuk kita lakukan yang terbaik dan buat sehabis baik mungkin yang kita boleh lakukan dalam kehidupan kita, tak kiralah akademik maupun bukan, kerana seperti mana pepatah yang selalu saya dengar, live life to the fullest, maksudnya manfaatkanlah masa, ruang, peluang kita ada sebaiknya supaya satu hari nanti kita tidak akan menyesal. Dan saya rasa itu sahaja daripada saya. Moga video ini dapat memberikan inspirasi maupun motivasi kepada adik-adik di sekolah terutamanya, atau mungkin kepada sesiapa sahaja yang menonton video ini. Akhir kata, selamat menuju jaya. Moga Allah mempermudahkan urusan kita semua. Assalamualaikum. Alhamdulillah, selain daripada berkat doa ibu bapa saya, tunjuk ajar daripada guru-guru dan rakan-rakan serta sokongan orang sekeliling, antara rahsia kejayaan saya sehingga kini adalah sifat tidak mudah berputus asa di dalam diri saya. Kadang-kadang berada di jalan kegagalan, saya rasa buntu, saya rasa stres, tapi saya tidak pernah berputus asa. Saya tetap meneruskan perjuangan dan berusaha untuk mencapai cita-cita saya kerana saya yakin dan percaya dengan secebis usaha ni saya akan dapat apa yang saya ingini. Selain daripada itu, sifat optimis dalam diri saya juga telah banyak membantu saya sehingga kini. Dari dulu lagi saya sentiasa yakin dengan kebolehan diri saya. Saya sentiasa yakin yang saya akan dapat mencapai segala impian saya. Saya tak pernah kisah perkara-perkara negatif dalam hidup saya dan sentiasa fokus untuk berubah menjadi lebih baik dan mencapai segala impian saya. Akhir sekali, antara perkara yang banyak membantu saya sehingga kini adalah matlamat hidup saya. Dari dulu lagi, saya tahu apa matlamat saya, apa visi dan misi saya, apa yang saya ingini dalam hidup ini, yang mana membakar semangat di dalam diri saya untuk terus berusaha. Kerana persekitaran pembelajaran di Korea ni sangatlah efektif dan memberikan impak positif kepada saya. Bagi sesetengah orang, maybe agak susah untuk adapt dengan persekitaran pembelajaran kat sini. Tapi as anda sentiasa berhubung rapat dengan pensyarah dan rakan-rakan yang lain mengenai pembelajaran anda, tak ada masalah untuk anda adapt dengan persekitaran pembelajaran di sini. Sebenarnya saya sangatlah berharap supaya lagi ramai pelajar Malaysia yang berminat untuk belajar di Korea Selatan. Maybe belajar di sini tak sama macam belajar di Malaysia, tapi saya yakin banyak benda yang kita dapat pelajari di Korea Selatan dan dapat diterapkan di Malaysia kelak.